Perdana Menteri anggap kenyataan dari pembangkang tidak logik. Lepasan SPM yang peroleh 10A dijamin dapat matrikulasi. Rafizi Ramli dakwa pembangkang tidak faham bahasa Inggeris. Ketua Penerangan PAS Selangor Gesa Rafizi mohon maaf kepada Tuan Ibrahim. Wan Ahmad Faisal tuduh kerajaan lencongkan peruntukan ahli parlimen pembangkang. UMNO sifatkan PAS terdesak, pujuk UMNO untuk sokong PAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kenyataan pembangkang berhubung isu penjualan saham Malaysian Airports Berhad MAHB kepada Global Infrastructure Partners GIP. Dalam ucapan beliau pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini, Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa beliau tidak memahami dakwaan pembangkang mengenai Global Infrastructure Partners yang akan mengambil alih lapangan terbang itu, sambil menegaskan bahawa Khazanah Nasional Berhad dan KWSP masih merupakan pemegang saham terbesar Malaysian Airports Berhad. Menurut beliau, sebelum ini KWSP dan Khazanah memegang 41% saham, tetapi dengan peralihan ini pegangan mereka meningkat kepada 70%. Katanya ada pihak pembangkang mengatakan walaupun hanya 30%, tetapi sudah pasti GIP akan mengambil alih, dan beliau turut mempersoalkan bagaimana pihak tersebut mengira jumlah yang dikatakan. Kontroversi saham MAHB tercetus pada 15 Mei lalu apabila Khazanah memaklumkan bahawa Abu Dhabi Investment Authority dan GIP melalui GIP Oria akan membentuk konsortium untuk memperoleh saham dalam pengendali lapangan terbang itu. Keputusan itu mendapat kritikan daripada pelbagai pihak selepas mendapati BlackRock, sebuah syarikat yang dianggap mempunyai hubungan dengan Israel, sedang membeli GIP. Kementerian Pendidikan KPM menyifatkan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dijamin mendapat tempat di matrikulasi sebagai pengumuman signifikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, pengumuman itu memberi peluang pendidikan lebih luas kepada semua pelajar, cemerlang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi tanpa mengira latar belakang dan kaum. Beliau juga berkata inilah satu jaminan pendidikan yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri dan akan bekerjasama bersama Menteri Pendidikan Tinggi KPT Datuk Seri Zamri Abdul Kadir untuk meneliti perkara itu. Mengulas lanjut, Fadlina berkata pihaknya turut mengharapkan pengumuman tersebut tidak menimbulkan sebarang kegusaran, terutamanya dalam soal kuota Bumiputera. Terdahulu, kerajaan memberi jaminan semua lepasan SPM yang mendapat keputusan 10A ke atas tanpa mengira kaum dan wilayah akan ditawarkan peluang melanjutkan pengajian di peringkat matrikulasi bermula tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan yang dipersetujui Jemaah Menteri pada mesyuarat Jumaat lepas itu tidak akan mengganggu kuota pelajar Bumiputera sedia ada. Pembangkang didakwa tidak faham bahasa Inggeris kerana memanipulasikan isu RON 95 dalam satu wawancara Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di China. Jelas Rafizi, sebarang pengumuman yang dibuat kerajaan memang dikira sebagai kejutan susulan rakyat tidak tahu sehingga ia diumumkan. Beliau yang bercakap kepada pemberita menjelaskan bahawa sebarang pengumuman yang akan dibuat adalah berdasarkan persediaan melebihi 1 tahun supaya golongan yang disasarkan mendapat bantuan. Mengulas lanjut, Rafizi yang juga
Pengarah Pilihan Raya Perpaduan berkata rakyat sebenarnya boleh menerima penyasaran subsidi diesel apabila diterangkan. Media semalam melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada sebarang keputusan membabitkan penyasaran subsidi lain dibuat setakat ini kecuali subsidi diesel. Ia susulan memetik kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam satu wawancara bersama Bloomberg yang mengatakan kerajaan akan meneruskan rancangan mengumumkan langkah sama untuk minyak RON 95. Sementara itu, Rafizi telah digesa untuk memohon maaf mewakili Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional kepada mantan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, susulan fitnah yang dibuat berkenaan isu air di Sungai Bakap. Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor, Zuk Ahmad berkata, permohonan maaf ini juga perlu dibuat atas kelemahan kerajaan PHBN menjaga kebajikan penduduk Sungai Bakap. Terdahulu, Rafizi mempersoalkan apa yang dilakukan Perikatan Nasional semasa mentadbir negara selama 33 bulan. Menurut Rafizi, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika itu menjawat tugas Menteri Air dan Alam Sekitar seharusnya lebih tahu dan tidak mengabaikan masalah berkenaan di Sungai Bakap. Rafizi berkata demikian dalam ucapannya semasa berkempen di Kampung Padang Lalang, Simpang 4 malam Sabtu. Mengulas lanjut, Zuk Ahmad berkata dalam satu kenyataan, ahli lembaga pengarah PBAPP terdiri daripada Ketua Menteri Pulau Pinang, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang serta beberapa lagi ahli organisasi itu adalah terdiri daripada ahli DAP, PKR serta UMNO. Zuk Ahmad turut mendakwa bahawa pemimpin PAS Perikatan Nasional yang sebenarnya memberi sinar buat penduduk Sungai Bakap. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa kerajaan telah melencongkan peruntukan yang sepatutnya diterima ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Beliau yang juga Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia mendakwa peruntukan berkenaan dilencongkan dengan menyalurkannya kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan. Selain itu, katanya pada sidang media di luar bangunan Parlimen hari ini, tiada laporan audit dilakukan oleh penerima peruntukan itu seperti yang dilaksanakan oleh pihaknya selama ini. Sebelum ini dilaporkan kerajaan merangka draft memorandum persefahaman MOU berkait penyaluran peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, draft tersebut akan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan dan memulihkan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Susulan itu, Ketua Whip Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, beliau sendiri yang akan mewakili Ketua Pembangkang bagi menghadiri pertemuan dengan Fadilah bagi mengetahui perkembangan terkini status peruntukan tersebut. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari disifatkan terdesak apabila memujuk ahli UMNO menyokong Perikatan Nasional termasuk pada PRK Sungai Bakap dengan alasan untuk menyelamatkan parti itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata kepada FMT yang Fadli cuba bermain psikologi yang mungkin dilakukannya untuk mempengaruhi pengundi kerana tertekan mempertahankan kerusi itu. Fadli dalam siri ceramah PRK Sungai Bakap malam kemarin membuat gesaan itu dan turut mendakwa UMNO tidak akan bangkit selagi berada dalam kerajaan perpaduan. Dakwanya ini kerana pemimpin Pakatan Harapan terutama DAP tidak mahu melihat UMNO menjadi parti besar seperti dahulu. Pandangan Syarkar turut dipersetujui seorang lagi ahli MKT, Nur Jazlan Muhammad, yang menyifatkan PAS terdesak dan meminta belas kasihan apabila memerlukan. Di sebalik pujukan Fadli itu, Nur Jazlan berkata UMNO komited dengan kerajaan perpaduan dan tidak memerlukan PAS yang pernah menjadi rakannya selepas PRU 14 sebelum berpisah menjelang PRU 15. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.